Subhanahu Wa Taala. Banyak benda hak kita boleh sebut daripada hadis ni. Yang pertama, kelebihan kalimah thayyibah la ilaha illallah ni, bila berada di dalam jiwa seseorang Muslim atau seorang Islam, maka darah dia atau harta dia menjadi satu, kita kata apa, menjadi satu kehormatan yang besar, perlu dipelihara oleh orang Islam. Bukan kata darah dia yang mengucap kalimah syahadah saja. Siapa-siapa pun kita tak boleh bunuh buat tak ketahuan macam tu. Tambah dalam orang, jiwa orang tu ada kalimah la ilaha illallah, mukmin, muslim, maka dia ni nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Yang kedua, nak abang pada kita betapa besarnya dosa membunuh orang ni. Betapa besarnya dosa membunuh orang. Dan ulama mengklasifikasikan membunuh ini adalah daripada 70 dosa-dosa besar bila kita ni bunuh orang. Bunuh ni bukan mesti ambil pisau pergi rodok perut dia. Hak tu yang kita faham lah. Bunuh manusia boleh berlaku dalam pelbagai konsep. Kita akhir zaman ni, kalau tuan-tuan tengok seminggu dua paper jadi apa? Di Johor, 2 orang duduk bujang berkelahi bergaduh sama 2 orang. Kawan dia ni main sembahyang subuh, dia ni buat-buat main sembahyang subuh juga, tapi main lambat saja, buat sayuk ambil sembahyang tu. Dia masuk dalam masjid, kawan tu duduk sembahyang, ambil pisau, sembelih kawan tu tengah sembahyang dalam saf dalam masjid masa sembahyang subuh. Dia sembelih kawan tu. Sebab apa? Berkelahi 2 orang di rumah gitu. Sama ada bunuh itu, sama ada bunuh tu direct bunuh orang macam tu, atau bunuh dalam konsep yang kita kurang faham jelas apa dia. Membunuh budak setelah kita zina, beranak, buang anak tak ketahuan tu, jadi bunuh anak juga tu, bunuh jiwa juga tu. Berapa ramai budak perempuan yang dia ni salin, yang dia ni beranak, dia tak tahu buat apa, lempar kot tingkap, buang di tong sampah, buh dalam sungai, buh tepi sungai, ni semut urung kepala dia, anjing main gigit, main makan dia. Kadang-kadang dia tak buat ke tu. Dia buh dalam jamban, dia flash bagi masuk habis. Kepala sangkut di situ tak boleh. Hak lebih zalim lagi, dia blender budak tu hidup-hidup tu, blender sampai mati, sampai tak ada bekas ke tu. Corah dalam ayak, tuang ayak ke tu je. Corah dalam parit, tuang ayak, bagi hilang kesan, bagi tak ada. Semua tu termasuk di kalangan dosa-dosa besar. Dalam hang zina, hang buat pula satu lagi dosa besar, iaitu membunuh. Kita jangan faham bunuh kok bunuh budak je. Bunuh ada lagi konsep kita dalam masyarakat kita dengan apa? Sihirkan orang. Buat santau dekat orang. Bagi dia ni makan. Kembung perut dia. Sampai besar ni, besar meja ni. Berorat-orat, kalau hijau, kalau biru, macam nak pecah perut ni. Pergi scan lamuai, doktor kata tak ada apa, kosong perut dia biasa. Bawa pergi Loh Guan Lai. Loh Guan Lai pun keluar mai daripada bilik operation tu, dia kata tak ada apa, kosong dalam ni. Tapi sebab apa besar sangat perut? Aku tak tahulah, hampa pergi berubat cara kampung pula lah. Besar, mati. Siapa buat? Adalah dengki kat dia, adalah tak puas hati kat dia, apakah bisnes ke apakah, buat kat dia. Semua tu termasuk di kalangan golongan manusia yang membunuh orang, yang mana Allah tunjuk pada kita di dunia lagi bumi tak mau terima jasad orang yang buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berlaku, bukan kata peringkat kita ni, peringkat Malaysia, peringkat negara kita tak. Peringkat dunia sekarang ni, siapa dia nak kena bunuh? Lebih 500 orang sekarang ni, ikhwan muslimin di Mesir, yang mereka ni cah dia, kata jahat, pemberontak dan sebagainya. Sekarang mereka tunggu nak bunuh dia. Orang-orang di akhir zaman ni, kita kata fitnah yang berlaku ni apa? Orang-orang yang nak tegakkan Islam. Orang-orang yang nak tengok Islam tertegak di bumi Mesir, di dunia secara amnya. Nak tengok hukum Allah tertegak di dunia secara umumnya. Tapi mereka ni dianggap sebagai penjenayah. Mereka ni dianggap sebagai orang jahat. Sampai 500 orang duk tunggu nak kena bunuh. Tak kena lagi. Duk tunggu giliran nak kena bunuh. Saya pun tak tahulah dalam sejarah dunia mahkamah adakah diputuskan manusia sebanyak tu kena mati dalam waktu yang sekali tu, saya tak tahu. Ada tak ada. Kalau tak ada, inilah sejarah dunia hak paling besar dan paling pelik. Sebab apa pelik? Yang bunuh tu, yang putus mahkamah tu, sama bangsa dengan dia. Sama agama dengan dia.
sama makanan dengan dia, sama budaya dengan dia. Silat hari bulan dalam 500 ada pak menakan dia, ada pak lang dia, ada tok su dia, ada cinema dia, ada perima dia, ada macam-macam dalam tu. Sebab apa? Adik-beradik, sama-sama adik-beradik juga ada dalam tu. Tapi Yahudi dan Israel yang kontrol semua benda ni, apa dia buat? Dia tak payah mai dah Mesir sekarang ni. Dia tak, dulu di Palestin nama dia buruk. Orang kata hang jahat, bunuh orang. Tapi sekarang dia dah main konsep apa? Remote control dah. Duk ada daripada sana. Dia kontrol pada jauh je. Tekan yang ni, tekan yang ni. Manusia-manusia yang dia jiwa dia tak mau tengok Islam tertegak di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni akan dikontrol oleh musuh-musuh Allah untuk laksanakan misi dia. Israel sekarang ni dia syok lah. Sebab apa dia syok? Misi terlaksana, nama tak busuk. Misi dia nak bunuh orang Islam. Misi dia kalau boleh tak mau tengok perkembangan Islam di bumi Mesir tu terlaksana dengan keadaan nama dia sikit habuk orang tak sebut di dalam konflik yang berlaku di Mesir ni. Dia mahkamah duk main dengan ikhwan muslimin, duk main kot tu je. Sebab apa? Sebab peranan media barat terutamanya, yang kita pun sedut media tu ketui mai tahun ni kita pun baca berita ataupun kita kata paper hak ambil sebiji-sebiji. Tak ada filter, tak tapis. Sedangkan manusia-manusia yang tunggu di luar, kalau boleh dia tak mau bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni dihujani dengan rahmat Allah, dia tak mau. Dan yang seterusnya apa yang kita boleh buat dalam hadis ni adalah orang yang buat dosa besar, dia tu bukan tergolong di kalangan orang yang murtad atau keluar daripada Islam. Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang buat dosa besar, sama ada hang bunuh orang ke, minum arak ke, mati tengah berzina ke, mati tengah rasuah ke, mati tengah jadi saksi palsu di mahkamah ke, semua ini adalah dosa besar. Dan orang yang buat dosa besar, masa dia mati dia masih lagi Islam lagi, cuma dia Islam yang berdosa lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dia apa? Bukti dia Nabi SAW tanam dia balik macam biasa. Bukan sekali tanam, 2 kali tanam, dah keluar, tanam lagi sekali, keluar lagi sekali pula. Siapa-siapa yang buat dosa besar, contohnya orang tu berzina, mati tengah berzina, wala'iyahzubillah lah. Contohnya orang contohnya lah, ada jenazah di situ. Jadi kita jangan kata malah aku tak mau semayang lah dia ni. Cuma ulama bagi tahu jangan ramai sangat semayang. Cukup sekadar beberapa orang urus jenazah tu, asas dasar fardu kifayah, kita simpan dia. Orang yang terkenal dengan kejahatan dia, contohnya lah, memang dia ni orang semua kenal dia ni, memang kaki jahat, macam-macam salah dia buat lah, pengedar, dadah, macam-macam lah. Dia dagang orang lah, apa, tak apa-apa lagi jahat dia, mati dia. Bila mati orang-orang yang terkenal, masyhur dengan jahat dia, apa kita buat? Tok Imam, 2-3 orang penting-penting urus, letak dia. Supaya jangan ramai sangat pi jenazah dia tu, supaya jadi pengajaran pada orang. Dia ketua, hak timbalan dia berlambak lagi dia ada, hak AJK dia tu. Bila dia pemain tengok ni apa jenazah ni bos dia, Allah, 2 orang je semayang. Depa pun rasa apa? 2 orang je semayang. Kalau aku mati esok, tak seorang je semayang ke? Berhentilah buat benda jahat. Macam tu. Ni tak tengok dah siapa mati ke apa tak ada dah. 7 malam. Beratik di rumah tahlil sampai putih, tasbih-tasbih semua. Sebab apa? Ada makan. Malam ni makan apa? Malam esok makan apa? Malam lusa makan apa? Dia order kat dia tu pula. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada dosa-dosa besar. Bukan dosa besar je, apa dosa pun kita jangan terlibatlah. Baik.